Hello, selamat malam. Nama saya Jama. Saya berasal dari Sabah, tinggal di Tambunian. Sebagai contoh. Okey, sekarang sudah viral kita punya kawan yang tersasul cakap Sabah, berasal dari Sabah tu kan, tersasul. Okey? Itu sekarang sudah viral, orang malukan, orang ketawakan. Okey, benda tu akan terjadi kepada kita sekiranya kita tidak tahu bertutur dalam bahasa Semenanjung. Atau orang bilang cakap Semenanjung. Jadi kita belajar mengelakkan daripada terjadi kejadian macam tu kepada diri kita sendiri. Okey, kebanyakannya perkataan yang diakhiri dengan huruf E, dia akan berbunyi I. Contohnya, saya, mereka, S-A-Y-A. Kalau di Sabah, cakap saya. Kalau di Semenanjung, cakap saya. Okey. Tapi bukan semua yang berakhir dengan E itu disebut dengan bunyi I. Contoh, raja. Raja diorang tidak akan cakap raja. Lepas tu, perkataan seterusnya, P-A-P-A. Hujung E juga. Tapi dia berbunyi papa. Orang tidak akan sebut papa. Kan? Lepas tu, M-A-M-A. Mama. Orang tidak akan sebut mama. Betul kan? Okey. Jadi itu kamu perlu tahu. Huruf E. Perkataan-perkataan E. Di hujung dia E itu. Okey. Sebagai contoh. Kalau macam kita di Sabah kan. Okey. Kita pakai itu perkataan E. Kan? Macam contohnya saya. Okey. Ini kita cakap Semenanjung. Saya ada seekor kucing. Kan? Kalau Sabah, saya ada satu ekor kucing. Kan? Kucing saya sangat cantik. Sangat cantik. Kucing saya cantik. Cantik pas dia kucing. Sebagai contoh. Okey. Dia punya maksud sama tapi dia punya cara apa? Cara cakap dia berbeza. Saya ada seekor kucing. Saya ada satu ekor kucing. Contoh kan? Itu Sabah dengan Semenanjung. Jadi, di Sabah kita anggap biasa. Okey, di Semenanjung dia akan apa? Dia akan rasa bingung-bingung sikit. Kalau kita cakap kita dari Sabah, orang Semenanjung tidak akan cakap slang yang kita cakap sekarang ini adalah berasal dari Sabah. Macam mana kita cakap sekarang ini? Contohnya, saya mau pergi membeli belah, saya mau pergi membeli barang, saya mau pergi beli makanan. Dia tidak cakap itu slang Sabah. Dia cakap, awak ni berasal dari Indonesia ke? Berasal dari Indonesia? Kan? Slang yang kita cakap sekarang ni dianggap sebagai Indonesia. Percaya atau tidak, tanya dengan kamu punya kawan-kawan, kamu punya saudara mara yang pernah belajar ataupun bekerja di Semenanjung. Sebab itulah diorang terpaksa belajar cakap Semenanjung bila berada di sana, sebab orang tidak akan berapa faham dan orang tidak akan percaya kita dari Sabah. Kan? Tapi masalah dia, kita orang Sabah ni malas mengkaji. Okey, contohnya. Macam itulah Sabah. Macam biasa kan. Asal berakhir dengan huruf E, dia akan bunyi I. Kebanyakan. Okey. Jelas-jelas S-A-B-A-H. Di hujung dia H, dia bukan E. Tapi masih dibunyikan dengan B. Dia bunyikan yang apa? Yang E dia tu. Kan? Bukan hanya dia satu orang. Terlalu banyak kita punya orang-orang Sabah di Semenanjung yang buat kesilapan yang sama. Tapi kita punya kawan yang satu orang ni, public. Terlalu apa? Terlalu ketara. Selalunya orang buat kesilapan tu di depan kawan-kawan, kan? Tapi dia di depan TV, bos. Tapi itu tidak masalah. Itu perkara biasa. Perkara biasa bagi kita-kita yang merantau pergi negara orang, pergi negeri orang untuk belajar dong punya slang. Okay? Jadi bro yang tersasul tu tidak perlu malu. Itu perkara biasa. Kesalahan biasa bagi bagi orang Sabah di Semenanjung. Okey, kita sambung. Okey, tadi kan. Saya, mereka, kan. Macam tu semua. Dia mesti apa? Mesti bunyi dengan I. Okey. Jadi untuk ni kamu hanya perlu buka buku. Buka buku tu, lepas tu baca. Tengok perkataan-perkataan yang ada dia punya huruf E di belakang, dia akan bunyi I. Bukan semua yang kata papa, mama,
raja. Dia tidak akan bunyi seperti I. Ataupun nama-nama tempat. Contohnya, Wangsa Maju. W-A-N-G-S-A. Wangsa. Dia tidak cakap Wangsa. Wangsa Maju. Lagi satu, P-U-T-R-A. Putra. J-A-Y-A. Jaya. Dia tidak akan sebut Putrajaya. Perhentian seterusnya, Putrajaya. Tidak. Dia cakap Putrajaya. Okey? Ingat itu. Bukan semua yang A di hujung dia kena sebut dengan I. Tapi perlu ingat saja, yang hujung dia mesti A. Ada tambahan lain selepas dari A itu, dia tidak akan bunyi I sudah. Dia bunyi lain sudah. Okey? Sabar, kan? Macam tu makan. Okey, kebanyakan kita punya orang Sabah di sana pun cakap, awak nak pergi mana? Saya nak pergi makan. Makan tu sudah salah. Dia berakhir dengan huruf N. Bukan A. Saya nak pergi makan. Kan? Makan. Salah sudah kan? Saya nak pergi makan. Macam tu. Dia makan. Okay, makan. Dia bunyi makan juga. Bukan makan. Okay. Nanti pandai-pandai kamu kaji tentang tu. Okay. Lepas tu, huruf seterusnya R. Di Sabah, dia punya R terlalu terlalu keluar. Orang bilang bunyi. Dia dibunyikan kan? R tu. Okay, contohnya, saya makan telur. Kan? Saya punya lauk telur. Kan? Okay, tapi memang tidak. Saya hari ni makan telur. Telur. R tu dia low. Dia bukan R. Kan? Okey, contohnya selipar. Pinjam selipar? Kan? Contohnya kepada budak-budak sekolah. Sekolah yang akan bersambung belajar di Semenanjung. Mesti kamu tinggal asrama ataupun tinggal satu rumah dengan orang-orang Semenanjung. Kamu akan cakap, pinjam selipar? Selipar? Dia cakap macam tu. Kan? Dia tidak cakap selipar. Selipar. Kan? Boleh tak bagi saya pinjam selipar? Selipar. Selipar. Kalau kita selipar. Diorang kan? Sebagai contoh. Okey, itu dia punya R dia tidak keluar. Okey, contohnya sebagai satu ayat kan yang paling senang. Sambar. Okey, contohnya sebenarnya orang Semenanjung cakap macam ni. Dia punya maksud sama, tapi cara dia kena kasih apa? Kena dipertuturkan, cara dia kena cakap. Dia punya slang berlainan, dia punya bahasa berlainan. Bahasa Melayu tapi dia punya slang yang berlainan. Okey, contoh, tak tahu slang ke apa kan? Okey, contohnya cerita. Tadi kan saya nampak ada seekor helang, seekor helang. Dia sambar anak ayam tu. Lepas tu dia bawa terbang ke atas tu kan. Dia makan ke atas. Anak ayam tu mati. Kan? Itu Semenanjung. Kalau Sabah, dia lain. Maksud dia sama juga. Okey. Tadi kan, saya nampak ada halang. Dia sambar tu anak ayam. Dia bawa terbang. Dia makan di atas. Mati betul anak ayam. Tidak, nanti kamu punya anak ayam. Kan? Sebagai contoh. Maksud dia sama. Tapi dia punya cara penyampaian berbeza, kan? Okey, sambar, anak ayam, kan? Terbang ke atas, terbang pergi ke atas. Dia seolah-olah terbang, tapi dia punya R dia tidak sebut. Tadi kan helang tu, dia buat anak ayam tu terbang, macam terbang, kan? Okey, itu sebagai contoh. Okey, itu R dia tidak sebut terlampau. Kan? Okey, sebagai contoh tadi, selipar. Lepas tu seluar. Kan? Wah, cantiknya aku punya seluar. Iyalah, seluar saya cantik. Seluar. Kan? Kita beli seluar. Kan? Seluar. Okey. Lepas tu, bunga mawar. Contohnya bunga. Kalau Sabah. Wah, cantiknya tu bunga mawar. Wangi lagi tu bunga mawar. Oh, wangi kan? Tu Sabah. Wangi. Sebenarnya tidak. Wah, cantiknya bunga mawar tu. Mawar. Bau harum pula tu. Wanginya bau. Wangi bau lagi. Kan? Itulah dia punya apa? Dia punya kelainan. Tapi maksud dia sama. Kan? Jadi kenapa? Kita kena ikut dia punya slang sekiranya kita di sebelah sana.
Okey, sama juga kalau dorang datang sini, dorang akan belajar kita punya slang. Okey. Dorang lagi banyak kesalahan daripada kita. Tapi dorang tidak apa. Kita tidak yang macam contohnya kita punya kawan yang datang, pelawat yang datang pergi negeri kita, pergi Sabah, kita tidak akan terketawakan. Tapi kalau kita punya kawan yang pergi Semenanjung cakap Sabah, terus kamu kasih ketawa, kan? Okey, contohnya orang Semenanjung datang sini. Dia cakap, awak dah makan ke bah? Kan? Dia sudah salah. Paling-paling macam tu saya kita. Tidak salah tu kau cakap. Bukan macam tu. Yang bah tu tidak ngam kena pakai begitu. Kan? Tapi kalau kita punya kawan-kawan yang salah, mulut, wah, viral satu dunia tahu. Kan? Okey. Jadi itu perkara biasa. Semenanjung datang Sabah, dia akan belajar slang Sabah. Sabah datang Semenanjung, dia akan belajar slang Semenanjung. Itu perkara biasa. Bertukar-tukar orang bilang. Jadi itu perkara biasa. Tidak perlu dimalukan untuk belajar, kan? Okey. Tadi itu huruf R, kan? Ingat, dia punya R, dia tidak akan berapa sebut. Okey? Tidak kira R dia di tengah atau di belakang. Kalau di depan, dia mesti sebut R. Rumah. R-U-M-A-H, rumah. Dia tidak cakap rumah. Rumah, kan? Rumah. Tapi kalau di tengah-tengah atau di hujung, dia tidak akan bunyikan. Okey, jarang sekali dia berbunyi. Okey, contohnya, bermandi-manda. Bermandi-manda. Dia akan cakap bermandi-manda. Dia tidak cakap, wah, ramainya orang bermandi-manda kat sana. Kan? Dia cakap, wah, ramainya orang bermandi-manda. Kan? Manda perlu pakai manda? Tidak juga. Dari orang yang cakap, dia pakai manda pun tidak masalah, manda pun tidak masalah. Yang penting orang faham. Okey, jangan si orang Sabah yang cakap macam tu confirm kan nak kasih ketawa. Kan? Okey, jadi itu perkara biasa. Okey, itu huruf R. Okey, sekarang kita pergi K. Okey. K ni kita selalu apa? Kita selalu kasih keluar dia punya apa? Dia punya bunyi. K. Okey. Okey. Kan itu perkara biasa. Okey. Okey. Tapi kebanyakannya dia punya perkataan-perkataan K itu dia tidak keluar kalau di Semenanjung. Okey, contohnya kan dia lain lagi. Kalau kita sayap, kan? Sayap. Okey. Bagi sayap satu, contohnya kan. Tapi Semenanjung dia tidak akan panggil sayap. Okey, sekiranya kamu pergi Semenanjung, nampak orang jual sayap di tepi jalan, ataupun orang bilang itulah jual sayap, bagi satu sayap atau bagi satu chicken wing, kan? Biasa Sabah macam tu. Okey, bagi satu chicken wing. Orang tengok, orang tidak akan apa? Lama dia dapat tangkap. Ataupun bagi satu sayap, dia dapat tangkap juga, kan? Tapi dia lama. Mesti dia masih bertengok sama pekerja dia atau bertengok sama dia punya bos. Okey? Di Semenanjung dia tidak akan panggil sayap. Dia panggil kepak. Bagi satu kepak. Gitu. Kepak panggang. Macam tu contoh kan. Saya nak kepak satu. Kepak. Main kepak-kepak pula dia kan. Kepak pula dia. Itu kepak kan. Okey, lepas tu okey, satu. Kapak. Contohnya tolong saya ambil tu nak kapak. Kan. Orang cakap, kapak? Kapak apa benda kapak tu? Kepak? Dia kan. Contoh, tidak. Dia mesti cakap kapak. Minyak cap kapak. Kalau kita bagi saya minyak cap kapak satu, kan? Kalau cakap bagi minyak cap kapak. Bukan minyak cap kapak. Kapak semua kan. Dia K dia tidak akan berapa apa. Dia tidak akan berapa kasih bunyi. Sini dia bunyi di dalam kepak. Kapak. Okey, lepas tu tapak. Semualah yang K di hujung dia tidak akan berapa bunyi. Okey? Macam TAK, tak nak. Kalau kita tak nak, tak nak lah. Dan contohnya kawan, jom pergi shopping, tak nak lah. Kalau pergi shopping, saya tak nak. Ya, bikin malu. Okey. Dia cakap tak nak. Okey. K dia tidak akan berapa sebut. Dia tidak akan berapa bunyi. Bukan sebut. Bunyi. Bunyi dia di dalam. Dia tidak keluar. Okey. Itu kamu kena ingat. Okey. Lepas tu, contohnya.
kamu mau pergi main bola. Mari main bola, main bola sepak. Bola sepak tu dorang tahu juga. Dorang tahu je sepak kan. Tapi dorang tidak sebut sepak. Sepak kan. Sepak. Okey. Jadi tu ingat, R dia tidak berapa bunyi, K dia tidak berapa keluar. R dia tidak akan bunyi, R di tengah-tengah perkataan ataupun di hujung perkataan tu dia tidak akan bunyi. Tidak bunyi R kecuali depan. R. Rumah. Tekan rumah. Kan? Okey, itu sebagai contoh. Okey, itu serba sedikit pengetahuan tentang bahasa Semenanjung, cakap Semenanjung. Jadi, kalau rasa-rasa bermanfaat, rasa-rasa berguna, gunakanlah. Okey, kita sama-sama belajar. Jangan ketawakan orang yang sudah buat salah. Tiada orang yang sempurna di dunia. Sebagai contoh kan. Tiada orang yang sempurna, okey? Tiada orang yang lari daripada buat kesalahan. Cuma yang beza dia saja, kebanyakannya orang buat kesalahan tu yang tersembunyi. Tapi kita punya kawan yang satu ni di depan-depan TV. Kan? Itu yang orang nampak. Terus kenapa orang konon saya asal Sabah. Sabah Tembunyan. Kan? Keningyo, Taweo. Saya dari Sendakian. Contoh kan. Okay, jadi jangan macam tu. Okay? Okay, sekali lagi, bro yang tersasul di kaca TV itu tidak perlu malu, itu perkara biasa. Itu steady sih, orang bilang cool. Benda biasa tu. Kesalahan biasa dalam dalam kita punya orang-orang Sabah yang pergi Semenanjung. Okay, yang penting pandai bawa tu dia punya dia punya slang ataupun cara dia bercakap. Okay, contohnya kan. Okay, saya ni asal Sabah tapi bekerja kat Semenanjung kan. Okay, jadi untuk belajar cakap Semenanjung ni kita kena belajar kan. Untuk fasih cakap Semenanjung ni kita kena belajar. Tak boleh lah nak macam ni kan. Cakap sekali je orang cakap dah fasih kan. Okay, macam budak juga kan. Budak tu dari sekolah rendah sampai sekolah menengah kan. Dia kena ajar tu ABC. Dia tak ajar sekali je dah pandai pun. Kan? Dia kena ajar berkali-kali. Kena training berkali-kali. Macam tu lah juga dengan kita. Kan? Kalau kita nak fasih dalam bercakap Semenanjung ni, bahasa Semenanjung ni, banyakkan training lah. Banyakkan belajar. Yang penting jangan malu belajar. Okay? Okay, apa-apa pun, sekiranya korang nak belajar Semenanjung tu, kajilah. Okay? Nanti korang pergi kat Semenanjung kan, tak tahu cakap apa-apa pun, kan? Jadi, kena belajar dari sekarang. Kena tahu macam cara nak bertutur dalam bahasa Semenanjung tu, kan? Kena belajar juga macam budak-budak, kan? Okay? Itu je. Itu je. Okay, itu je. Semoga bermanfaat. Okay, sama-sama kita belajar. Yang baik daripada Tuhan, yang buruk daripada saya sendiri. Kan? Begitu orang bilang. Okay? Jumpa lagi. Salam pengagap.